Mari kita masuk di dalam doa. 我们一起同心祷告。 Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh Tuhan. karena pagi ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. 我们满心感谢你，因为今天上午我们可以来到你的殿中，一同敬拜和赞美你。 Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. 这时候我们要一同来聆听神的声音， Biarlah kami boleh mengerti dan memahami Amin. apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. 而且我们能够明白理解神要为生命中的旨意。 Kami bukan hanya mendengar firman-Mu, 主啊，我们不仅是听你的话而已， tetapi lebih dari itu kami ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki. 我们甚至要行神所愿我们行的事。 Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, 求主使用的仆人把你的信息讲出去， juga untuk setiap kami yang mendengarkannya. 还为我在座的弟兄姊妹听神的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon 帮我主 pertolongan-Mu. 耶稣得胜之名祈求祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄们，早上好。 Pada pagi hari ini, sesuai dengan tema yang sudah disusun dalam bulan misi ini, 今天上午符合我们在一个月里头已经安排好的题目，分享的题目， yaitu bicara tentang kemustahilan di dalam pekerjaan misi, 关乎在一种不可能的使命。 atau dalam bahasa Inggrisnya mission impossible. 英文的 mission impossible 是不可能的使命。 Saudara, saya ingin kita melihat kemarin ada satu acara bersama di dalam Festival Mooncake. 那么前些日子在我们欢庆中秋佳节的一个场面或者场合， Acara ini dihadiri oleh sekitar 170 orang. 有大概170多位的来宾们出席了参与那个欢庆中秋节， Dan banyak yang belum percaya kepada Tuhan. 不少的来宾们都还未信主。 Saya ingin bertanya di antara Bapak Ibu yang waktu acara Mooncake hadir, boleh angkat tangan, boleh tahu 请问在座的弟兄姊妹 berapa 们 banyak 有没 supaya 有 saya bisa 参 tahu. 加出席 Ya, 欢庆中 puji 秋节 Tuhan 的 ya. 不妨举个手，感谢神。 Memang nggak terlalu banyak, tapi saudara ada keluarga-keluarga yang diajak ya. 虽然来宾不太多，但是有一些也携带家人一同参加出席欢庆中秋节的佳节。 Pergumulan untuk mengajak orang-orang yang belum percaya itu merupakan satu hal yang sangat-sangat mustahil. 我们携带一些还未信主的家庭成员们或者朋友们、良伴们，这是一个艰难并且是不可能实现的事。 Terlalu banyak alasan yang dikemukakan. 因为有太多的理由或者借口。 Saudara-saudara, tapi puji Tuhan akhirnya sebagian yang didoakan bisa ikut. 弟兄姊妹，我们感谢神，我们已经为他们带导的一些来宾们，最终他们也能够来到这个欢庆佳节的宴席中。 Saudara-saudara, kita tahu bahwa manusia diciptakan dengan fisik atau jasmani dan rohani. 弟兄姊妹，我们知道神创造人是不仅是有肉体，还有人的灵魂。 Kita tahu bahwa Allah membentuk manusia dari debu tanah dan kemudian menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. 我们知道神是借着尘土创造人，并且把他的气息赐给人。 Ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia adalah ada dua, bukan hanya fisik saja tetapi juga masalah rohani. 这意味着人的需要不仅仅是在外在的肉体，并且内在的灵魂。
Tetapi saudara-saudara, kita tahu setelah manusia jatuh di dalam dosa, 弟兄知道，当人已经跌入在罪坑里后， maka manusia mati secara rohani. 人在灵性方面，在灵魂方面已经死亡了。 Di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. 在以弗所说，有时候你在过去日，就是因着你的罪已经死去了。 Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. 因 Kamu 为 mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. 因为跟随这个俗世的，就是这些不信主人的、不遵守神命的人， Saudara-saudara, 弟兄姊妹们， tetapi Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. 尽管我们在过犯中已经死去了，但是凭借着神的恩典，我们被神的恩典叫醒、唤醒。 Saudara, menurut Maslow, 按 Maslow bicara tentang kebutuhan manusia, 关乎人的需要， ada 5 hal. Ya. Yang pertama yaitu aktualisasi diri, ini paling tinggi, saudara. 分为5个阶段，最高之点，最高 Yang 之处就是自 kedua 我的实 yaitu 现。 tentang penghargaan. 第二是受到人的尊重， Yang ketiga kasih sayang atau bersifat sosial. 第3点是关乎社会社交方面的爱， Yang keempat Kancing. rasa aman. 第4点就是那种安全感， Dan yang kelima adalah kebutuhan fisiologis. 第二就是在我生理方面的一些需要。 Saudara, kebutuhan secara fisikal ini bisa dipenuhi oleh manusia. 人体在肉体上的需要是由人自身能满足， Tapi tidak ada satu orang pun yang sanggup memenuhi untuk kebutuhan rohani. 但是在灵性方面、灵魂方面需要，没有任何一个人能够满足这一点。 Apalagi manusia yang rohaninya dalam kondisi mati. 更何况已经在属灵方面已经死去的人， Apa artinya mati rohani, saudara? 什么叫灵性方面已经死去的人？ Mati rohani artinya roh manusia terpisah dengan roh Allah, 那么 sang 实质的 pencipta. 灵就是人以创造宇宙万物的神的灵已经隔绝了。 Orang yang dalam kondisi mati rohani ini dia tidak tahu kebutuhannya. 那么处在属灵方面、灵魂方面的死亡的人，他不再知道他灵性方面的需要， Sama seperti ketika seseorang mati secara fisik dia tidak tahu apa-apa. 就相当于一个人已经死亡的人、死去人，他不再知道什么事了。 Nah, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan rohani? 那么如何能够满足我们在灵性方面的需要呢？ Ini adalah sesuatu yang mission impossible. 这是一种不可能实现的使命。 Tidak ada satu orang pun yang bisa mengusahakan untuk bisa memenuhi kebutuhan rohani ini. 没有一个人，没有一种办法，没有一种法子能够让人能够充满满足他的灵性方面的需要。 Tapi puji Tuhan, 可是感谢神， Allah di dalam Kejadian 2 ayat 7 tadi dikatakan Allah memberikan nafas hidup. 在创世纪2章7节，创造宇宙万物的神已经把他的气息赐给人了。 Allah yang sanggup memberikan nafas hidup, Allah itu juga yang menghidupkan. 能够把气 Sekalipun kita mati karena pelanggaran dan dosa kita. 能够把气息赐给人的神，同样的，尽管我们在灵性方面、在灵魂方面已经失去，他同样能够叫醒我们、唤醒我们。 Saudara-saudara, manusia tidak sanggup 弟兄姊妹，人是不可能的， untuk menghidupkan rohaninya sendiri. 人是完全绝对不可能在唤醒他已经死去的灵魂或者灵性。 Lalu bagaimana kita bisa melakukan satu pelayanan misi? 那么如何能够实现这个宣教的使命呢？ Padahal tugas itu jauh di luar kemampuan kita. 然后这个宣教的使命远远超过人力所能及的。 Itulah sebabnya betul-betul mission impossible di dalam hal ini. 因此，在这件事真的切实的是不可能实现的使命。 Tapi puji Tuhan, 可是感谢主， Allah menghidupkan dari kematian rohani. 神已经把我们死去的灵性灵魂， Kalau kita membaca di Saya dalam Efesus pasal 2 ayat 5. 在我说以弗所书2章5节， Allah melahirbarukan juga dan memberikan hidup yang kekal di dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga dan 36.
这约翰福音也就在神已经把我们从过犯中时候，将我们死在过犯中时候，在之后以神 Di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan kita sudah mati, tetapi di dalam Efesus 2 ayat 5 Allah menghidupkan. Kita ya sudah mati secara rohani. 我们在死在过犯中的时候，是在以弗所书2章5节，使我们以基督一同活过来。 Itulah sebabnya kemustahilan misi tidak bisa dilakukan oleh manusia. 这就是意味着不可能完成的任务，实际任务是不能由人来完成。 Tetapi dari Efesus kita tahu bahwa kemustahilan misi itu sudah menjadi misi yang ajaib. 可是从以弗所书我们读的一处经文，不可能完成的任务，但是已经成为完成，奇妙的完成了。 Saudara, apakah pekerjaan misi itu masih relevan saat ini? 弟兄姊妹，是否宣教这个任务使命还关乎这个现实生活中？ Kalau kita tidak bisa mengusahakan apapun, lalu bagaimana dan untuk apa kita berusaha? 他若我们都没有能力去实行，那么我们为何要去实行或者实现这个宣教的使命？ Saudara, kalau tadi saudara melihat apa yang digambarkan oleh Maslow tadi, 刚刚弟兄姊妹看到那个 Maslow 所绘画出的一个图像， kebutuhan-kebutuhan ini sebetulnya bisa menjadi jembatan. 这些所谓人的需要能够成为一座桥梁， Untuk mengkomunikasikan Injil. 能够把福音与他人众人沟通。 Sebagai contoh begini, saudara. 举个例子说到， Kepada orang yang membutuhkan secara fisiologis, misalkan dia sakit, 对一些有患着疾病患难中的人，他需要一种生理或者心理上的 di 需要。 dalam firman Tuhan itu banyak bicara tentang kesembuhan. 神的话语中太多的论及关乎治愈。 Kita bisa memberitakan Injil melalui topik yang kita bahas tentang sakit penyakit. 我们在谈论到一个疾病的时候，我们能够通过方面把神的话语也融进去。 Kemudian kita membawa dia untuk bisa menyadari 最终让他能够全然意识到 bahwa ada satu kebutuhan yang lebih besar 有一 daripada 个 itu. 更上一层的、更重要的需要， Bukan hanya fisiologis, tetapi kebutuhan rohani. 不仅是在物体方面的需要，然后在灵性方面的需要。 Nah, inilah yang Tuhan pakai. 这就是神所使用的。 Kita dipakai di dalam bagian ini. 神就在这一部分们，要我们在这一部分们被 Tetapi 主 untuk 使用。 bagian rohani itu semua mutlak adalah urusan Tuhan. 那么在灵性属于方面的，是完完全全这是属于神的一部分。 Saya ingin menceritakan seorang bernama David Brainerd. 我要向大家讲述关乎一位宣教士叫 David Brainerd， Dalam bukunya M. David Seal, 在他的所著的一本书里头，叫 dia menyebut ada 3 pahlawan misi. 他书中陈述有3个就是宣教的先驱。 Yang pertama dia sebut David Brainerd. 第一个叫 David Brainerd， Yang kedua William Carey. 第二个叫 William Carey， Yang ketiga Hudson Taylor. 第三个是 Hudson Taylor。 David Brainerd ini melayani di Amerika kepada suku India, 那么他们 suku Indian. David 宣教士是在服侍在美洲的印第安的人。 William Carey melayani di India. William Carey 就是服侍在印度的印度人。 Hudson Taylor melayani di China. 那么 Hudson Taylor 是在我们中国大陆宣教。 Saudara, David Brainerd ini seorang yang masih sangat muda. David Brainerd 是还非常一个年轻的人。 Dia percaya Tuhan Yesus pada umur 21 tahun. 21岁的时候，他信主了。 Dan ketika dia kuliah di Yale University, 当他在亚路大学上学的时候， prestasinya sangat baik. 他有非常杰出、出色的成绩。 Ketika dia mendengarkan khotbah 当他听到的时候， dari seorang yang sangat terkenal yang menjadi sahabatnya yaitu Jonathan Edwards. 就是日后成为他的良伴，就是 John Edwards 的讲道。 Jonathan Edwards dan Jonathan. juga tokoh-tokoh lain Jonathan pengkhotbah ada. KKR pada masa itu. 在布道会还有其他的这个属灵的领袖们， Dia dengan begitu keras dia mengkritik 他非常的强烈的批判， karena dia merasa ini bertentangan dengan batinnya. 他觉得他们所听得到与他的良知两性是背道而驰。 Untuk menjadi seorang percaya tuntutan hukum Allah itu terlalu tinggi. 成为一个神的信徒们，神的要求
过于甚高。 Jadi orang Kristen kok tambah susah, tidak boleh ini, tidak boleh itu. 那成为一个基督徒是非常的艰难，这不可那也不行。 Lalu dia juga tidak bisa menerima kalau keselamatan itu hanya melalui iman. 他也不能够接受，因为救赎就是本乎于恩， Apalagi keselamatan itu adalah kedaulatan Allah. 尤其是这个救赎恩典是神的主权， Tanpa usaha manusia. 不是凭借着人的行为和努力。 Ketika dia protes akan hal ini. 他对这些方面他提出抗议， Rupa-rupanya pihak kampus kemudian mengeluarkan dia 最 dari 后 kampus itu. 大学不能够容纳他，就把他赶出校园。 Kalau kamu tidak minta maaf 若是你不能为你的所， dengan statement kamu, maka kamu keluar. 倘若你不能为你的言论道歉的话， Dan David Brainerd dia keluar. 那份人就离开校园。 Tetapi kemudian di dalam perjalanan waktu dia mulai menyadari 过了一些日子，他开始意识到， bahwa apa yang dikhotbahkan itu benar. 那么他所听的道是真 Sesuai 理， dengan Alkitab. 这是符合圣经的真理。 Kemudian dia minta maaf. 然后他就是向 Dan dia 讲言 diterima 道歉， kembali untuk kuliah di sana. 然后校园再次接纳他，他可以继续就读。 Tetapi sebelum dia selesai kuliah, 可是，在尚未结束他的学之前， umur 25 tahun dia dipanggil untuk menjadi seorang misioneri. 25岁时候，他已经被召成为一个宣教士， Lalu dia terpanggil kepada suku-suku Indian yang ada di Amerika. 他被感召，就是去侍候在美洲的印第安人。 Dan luar biasa, 这个他的侍候是非常 Tuhan 了不起的， memakai dia. 主大大的使用他。 Dia hanya sempat melayani 4 tahun. 他这是侍奉长达4年左右的时间。 Dia meninggal karena kena penyakit TBC. 他得了肺痨最终离开人间。 Saudara-saudara, untuk memberitakan sebagai seorang pemberita Injil, 弟兄姊妹，成为一个传道者、传讲福音者， atau seseorang untuk mengetahui panggilan PI atau misi, 或者说我们一个人能够知道这是他的感召是宣教还是传福音。 maka David Seal mengatakan begini. 拉斐尔这么强调的说道， Dia mengatakan bagaimana kita bisa mengenal kehendak Allah 我们如何能够知道神的旨意？ kalau kita tidak mengenal Allah? 若是我们尚未认识主， Bagaimana kita bisa mengenal Allah 我们如何能够认识神？ kalau kita tidak membaca firman-Nya? 若是我们没有读福音 Atau kalau 圣经 kita tidak 福音 mengenal firman-Nya? 或者说我们不认识福音， Dan bagaimana kita bisa mengenal firman-Nya kalau kita belum percaya? 若是我们还没信主，我们如何能够认识圣经和福音呢？ Saya mencoba menyusun urutan dari atas, saudara. 我按照程序把它编排出 Jikalau 来。 kita belum percaya, belum lahir baru, 若是我们还没 tidak 重， mungkin kita bisa melakukan penginjilan. 他说我们还未重生，我们绝对不可能能够宣教或者传福音。 Kalau kita sudah lahir baru tetapi kita tidak membaca firman-Nya, kita tidak mengenal firman-Nya. 即使我们重生了，但是我们没有好的读圣经，我们也不认识上帝的真理。 Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah yang ada ditulis di dalam firman? 我们如何没有读圣经，能够岂能认识有圣经所介绍的神呢？ Dan bagaimana kita bisa mengenal kehendak Allah 我们如 kalau 何能 kita 够 tidak 晓得 mengenal 神 Allah 的旨意？ di dalam firman itu? 若是我们在神的话语里，我们都还未认识神。 Dengan mengenal kehendak Allah, kita tahu kita dipanggil untuk apa? 知道寻求神的旨意，我们知道神的感召是为何而感召我。 Saudara-saudara, 弟兄姊妹们， pagi ini saya ingin men-sharingkan 2 hal saja. 今天上午我要众弟兄姊妹们分享2项事。 Kalau kita ingin mission impossible itu menjadi sesuatu yang possible, 若是我们把这个不可能完成的使命称为能实现完成的使命， kalau pekabaran Injil itu yang tadinya mustahil karena bagaimana menghidupkan roh manusia, 然后如何把人的死去的灵性灵魂能够唤醒起来， maka mau tidak mau 2 hal inilah yang kita harus pahami. 我们不得不这2件事，我们需要晓得明白。 Yang pertama, 首先， kita dipanggil sebagai utusan Allah. 我们被召是成为上帝的使者， Tidak ada satu orang pun yang bisa menginjili karena keinginannya sendiri. 没有一个人凭借着本身自己的旨意能够传福音。
utusan Allah Tritunggal ini demikian penting. 三位一体上帝的差遣是 Kalau- 何关乎重要的。 Kita melihat di dalam perjanjian lama, saudara. 若是我们从旧约圣经看 Bagaimana 到， Allah mengutus Yunus. 我们如何看到耶和华上帝如何去感召约拿？ Kita baca dari Yunus 3 ayat 4 sampai 5. 在约拿书3章第4节到第5节， Saya akan bacakan untuk saudara. Yunus mulai masuk ke dalam kota dan berjalan sepanjang hari. Ia berseru 40 hari lagi Niniwe akan dicungkir balikan. Lalu orang Niniwe percaya kepada Allah. 约拿书 Mereka mengumumkan puasa dan semuanya baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. 约拿书在3章第4节，约拿进城走了1日，宣告说，再等40日，尼尼微必须倾覆了。尼尼微人信服神，便宣告禁食，从最大的到至小的都穿麻衣。 Saudara, Yunus diutus oleh Tuhan, 就说怎么样？约拿有神的呼召， dipanggil khusus untuk memberitakan Injil ke 神 Niniwe. 特地的呼召他，要向尼尼微城人传神的话语福音。 Tetapi dia nggak mau, dia justru menjauh dari hadapan Tuhan. 可是他不肯，他不愿，他就远离逃离神， Sampai harus Yunus akhirnya dimakan ikan. 最终被大鱼吞食了。 Ini peristiwa yang sangat unik. 这个是一个非常独特的事件。 Tapi akhirnya Tuhan memanggil Yunus untuk kedua kali. 最终神再度的第2次的呼召他。 Di dalam Yunus pasal 3 ini adalah panggilan yang kedua dan Yunus mentaati panggilan Tuhan. 在我们刚读的一处经文是3章第4到5节，这是耶和华上帝第2次呼召约拿听从了。 Saudara-saudara, ketika Yunus khotbah, poinnya cuma satu. 约拿在讲福音的时候，他的重点只有一个点。 Dia berjalan sepanjang hari itu, dia hanya khotbah 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikan. 尽管他走了1天的路程，他就说，在40日后，尼尼微城必倾覆。 Lalu apa yang terjadi, saudara? 那么最后发生了什么事？ Khotbah yang kelihatannya sangat sederhana. 非常简单的传讲福的话。 Dikatakan ayat 5, lalu orang Niniwe percaya kepada Allah. 第5节，尼尼微人信服神。 Saudara, kemudian raja dan para pemimpin di Niniwe itu 尼尼微城的国君是君王， mengumumkan bahwa semua orang yang ada di Niniwe itu harus berpuasa. 大国君的国王跟大臣们宣告给向国民宣告，大众民百姓们都必须都得禁食， Bahkan ternak pun disuruh puasa. Saudara. 甚至牲畜们都要禁食。 Lalu di dalam ayat 8 dikatakan mereka itu menyesal, mereka berdoa dan mereka bertobat. Saudara. 第8节，人要切切的求告神，个人回头离开所行的恶道，丢走弃手中的强暴。 Ayat ke-8 dikatakan semuanya manusia dan ternak berselubungkan kain kabung. Itu berarti dia menyesal. 第8节说，人与牲畜都披上了麻布，这意味着一个 Dan 悔改。 berseru sekuat-kuatnya kepada Allah. Ini berdoa. 他们向神高呼的呐喊、呼求、祷告。 Lalu masing-masing harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. 个人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴， Ini adalah pertobatan. 这就是一种忏悔。 Saudara, luar biasa. Khotbah cuma 1 poin sepanjang hari. 这个讲到是一个要点， kurang lebih dari 120.000. 经节的讲到， 尼尼微。 超过12万的尼尼微城的老百姓都信服神了。 Saudara-saudara, ini bukan hal yang sangat mudah. 这并非一件容易办的事， Tetapi karena kuasa Allah tidak ada yang mustahil. 乃是因为神的全能权力是毫无限制的。 Di dalam perjanjian baru, saudara, 在旧约 juga ada bicara tentang bagaimana Allah mengutus Yohanes Pembaptis untuk mendahului Yesus Kristus. 在新约也有好如何主耶稣
差施洗约翰。 Bagaimana Yohanes Pembaptis pada waktu dia tampil di padang gurun Yudea dan memberitakan. 当时施洗约翰在旷野的时候，宣讲福音的时候， Khotbahnya juga sangat singkat. 那么他的讲道也非常的精简。 Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. 天国的近了，大家要悔改。 Saudara-saudara, apa yang terjadi saudara dengan khotbah yang demikian? 精简的讲道，最终产生了哪些事？ Dikatakan di dalam Matius 3 ayat 5 dan 6. 3章马太福音3章5到6节， Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. 那时耶路撒冷的和犹太全地，并约旦和耶奈地方的人都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河受他的洗。 Saudara-saudara, pertobatan itu adalah karena Allah mengutus. 悔改是依 Allah yang 凭着 berfirman. 神的差遣，依着神的福音， Allah yang menitipkan pesan firman. 神把他的福音、他的真道托付给众人。 Saudara, ketika Tuhan Yesus melayani, apa yang dilakukannya? 弟兄姊妹，当主耶稣在伺候人的时候，他 Tuhan Yesus 做了行为 mengutus 70 murid. 主耶稣也指派了70。 Mari kita perhatikan Lukas 10 ayat yang pertama. 我们一同翻开路加福音第10章。 Dikatakan demikian, setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid 这 yang 件 lain. 事以后，主实立70个人， Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. 并差遣他们两个在他前面往自己 Saudara, 要去的各城。 sebagai utusan, jelas hanya Tuhan yang menunjuk. 我们知道，作为的我们的使者，唯有神的旨和神的派。 Setelah Tuhan menunjuk 70 murid itu, lalu mereka diutus berdua-dua. 由神实力之后，也由神自己派遣他们。 Berbeda saudara dengan apa yang dialami oleh Yunus dan juga oleh Yohanes Pembaptis. 跟约纳和施洗约翰有非常明显的区别。 Ini justru di dalam kelompok-kelompok yang kecil diutusnya. 这就在这个差派，就是在一小组的活动里， Bagi orang Korea, 对韩 dia 国人说， mengerti kenapa diutus dua saudara. 对韩国人说，他非常的理解为什么在他们差两个， Supaya kalau satu orang berbicara, satu orang berkhotbah, satu orang berdoa. Saudara. 好让一个人在讲道，另一个人同时为祷告。 Ini 拜 satu 祷， hal yang sangat penting. 这是一个关乎重要的事项。 Firman dan doa itu menjadi sesuatu yang sangat penting. 神的话语和祷告，这是非常关乎重要的事。 Kemarin di acara Mooncake itu juga kita begitu banyak berdoa, saudara. 那么在欢庆中秋佳节的时候，我们有好多的祷告， Karena tugas ini bukanlah tugas yang sangat mudah. 因为这个任命使命并非一个简单的使命和任务。 Tuhan Yesus sendiri menasihatkan apa? 耶稣亲自也劝勉我们， Tuhan memang banyak tetapi pekerja sedikit. 妈妈工作的人庄稼多，工作人少。 Lalu dikatakan, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. 我只派你如同羊儿进入狼群。 Meskipun pelayanan penginjilan adalah tidak mudah, 尽管这个宣教的使命并非简单的使命， tetapi oleh karena dia diutus oleh Tuhan, dia melakukan tugas itu. 因为他就是众人有神的指派，他能够实 Dan 现。 apa yang terjadi dengan ke-70 orang itu, saudara? 那么70个人的号怎么了？ Mereka pulang, dia membawa berita, saudara. 他们归回的时候都带了好的信息。 Dia pulang dengan hati yang gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. 就说神啊，就是魔鬼撒旦都因着你的名而惧怕了。 Tapi Tuhan Yesus menasihatkan, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Biasa, Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. 也是说，你不要因为这些魔鬼撒旦你的名而惧怕，但是你要
欢乐，变成你的名已经记录在天国里了。 Saudara-saudara, oleh karena kemampuan kita, kita tidak mungkin bisa membawa seseorang kepada Tuhan. 弟兄姊妹，因着我们有限、极有限的能力，我们不能带一个人归于基督跟前。 Hanya oleh karena Tuhan yang mengutus kita. 唯有神指派我们。 Tapi apakah kita sadar bahwa kita diutus oleh Tuhan? 是否我们全然意识到神已经指派我们了？ Di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8. 在以下有书在6章8节。 Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Sahutku, ini aku, utuslah aku. 我又听见主的声音说：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”我说：“我在这里，请差遣我。” Di dalam terjemahan baru yang pertama diterjemahkan begini, siapakah yang mau pergi untuk aku? Kata Tuhan. 在新的翻译本说，主说：“谁要为我差遣，为我而差遣。” Tetapi di dalam terjemahan baru 2 diterjemahkan, siapakah yang mau pergi untuk kita? 那么这第二个翻译本，新的翻译本说：“谁肯为我们而去？” Kita ini bicara tentang Allah Tritunggal, saudara. 我们就是意味着三位一体的神，上帝。 Sama seperti ketika ditulis di dalam Kejadian 1 ayat 26. 如同在创世纪有记载， Di dalam Kejadian 1 ayat 26 begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. 让神说：“按照我们的形象，按照我的样式造人。” Selalu kita berpikir penginjilan itu hanya pekerjaan Roh Kudus, saudara. 我们不少时候就是想到这个差遣或者宣教，这是圣灵的工作。 Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan ini adalah pekerjaan Allah Tritunggal. 若是我们看整个方方面面的来洞察这些，我们会发现这是三位一体所做的事。 Siapakah yang mau pergi untuk kita? 谁肯为我们而去呢？ Saudara, poin yang kedua yang saya ajak kita merenungkan bahwa ini adalah semata-mata karena anugerah dari Allah Tritunggal. 第二节我要分享的是，这些就是本无靠着神白白赐给我的恩典。 Pengampunan dan hidup kekal itu adalah pemberian dari Allah Tritunggal. 饶恕并永恒生命是三位一体给予我们的，是赐给我们的。 Mari kita membaca dari Yohanes 3 ayat 16 dan 我一同 3 翻开圣 ayat 经， 36. 约翰福音3章16节。 Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. 因为神爱世人，甚至把他独生子赐给人，让凡信他的不至于灭亡，反得永生。 Lalu ayat 36 dikatakan siapa saja yang percaya kepada anak ia beroleh hidup yang kekal. 凡信主的，让他得着永恒的生命。 Dan kalau kita melihat di dalam Roma 6 ayat 23, saudara. 我们一同看在罗马书3章26节。 Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 因为罪的工价就是死亡，这是我们的得着神的恩典。 Saudara-saudara, ketika seseorang percaya, ketika seseorang mengenal Yesus Kristus, itulah hidup yang kekal. 每一个人，凡信主的人，就必得着永恒的生命。 Dan itu adalah anugerah Tuhan. 这一切都是神赐给我们的恩典。 Di dalam Roma 6 ayat 23 jelas sekali. Saya Karunia masuk. Allah ialah hidup yang kekal. 罗马书6章20节明确的指出， Itulah sebabnya di dalam 17 ayat yang ketiga, hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. 那么认识永恒生命，就是认识主神耶和上帝所差派的耶稣基督的神的独生子。 Yang menganugerahkan hidup yang kekal adalah Allah Tritunggal. 把这个恩典赐福给我们，就是有来自源自三位一体。 Dan yang memelihara bahwa anugerah itu tidak akan hilang adalah juga Allah Tritunggal. 保守那么所赐给我们的救赎恩典不致失去，也是有三位一体而保守的。 Saudara-saudara,
Di dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 29 dijelaskan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. 既然说 Dan 好， seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. 我把这个永恒生命赐给他们，没有一个人将从我手中夺回， Tidak ada seorang pun 没有一个人 yang dapat merebut dari tangan Bapa. 能够从父神的恩手中夺取。 Hidup kekal itu apa sih saudara? 是何谓永恒的生命？ Hidup kekal itu hidup selama-lamanya, betul. 永恒的生命就是永永远远的活着。 Hidup kekal itu berarti kita tidak mengalami hukuman Allah atas 这 dosa-dosa 意味 kita. 着不因为我们的罪，我们再次承受那个永恒的刑罚。 Hidup yang kekal itu berarti kita tidak mengalami kematian kekal atau hukuman maut dan neraka untuk selama-lamanya. 永恒的生命就是意味着我们不免去了永恒的判死死刑。 Dan inilah satu tugas, misi yang sangat berat yang kita harus emban. 这个就是我们该一同承担负起的一个非常关乎重要的使命。 Sekalipun ini adalah pekerjaan yang mustahil dilakukan oleh manusia. 尽管这一切是人力所不及的、不可实现、不能完成的使命， Tapi Allah mau memakai manusia. 可是神却要用众人，用 Dia 我们， mengutus manusia. 他差旨和差人， Dia menunjuk, artinya memilih kita. 他就意味着他拣选了我们， Lalu dia mengutus kita. 并且指派了我们。 Oleh sebab itu kita tidak perlu takut. 因此，我们不因这事而惧怕。 Karena bukan diri kita yang kita beritakan. 那么，不是我在传讲自己自身。 Saudara, sekali lagi di dalam kisah para murid, kisah para rasul, 在《使徒行传》中，《 yang tertulis di dalam kisah Rasul 16, 使徒行传》第16章， kita melihat bagaimana peranan Allah Tritunggal di dalam pelayanan misi. 看到在这个宣教的事工中，那么三位一体所扮演的角色。 Ketika mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. 那么圣灵既然禁止他们在亚细亚讲道，他们经过弗利加和加拉太一带的时候， Coba perhatikan, Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. 大家一同留意，圣灵禁止他们在亚细亚讲道， Lalu mereka beralih melakukan perjalanan. 最后他们就另找别的路去。 Lalu setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. 他们到了美西亚边界，他们又在想往皮亚推你去，可是耶稣的灵却不许他们。 Melintasi tanah Frigia, tapi Jingko. dilarang untuk ke Asia. 美西亚他们是想绕过到亚细亚去， Lalu sampai di daerah Bitinia, Roh Yesus tidak mengizinkan. 当他们到达皮推尼去那儿的时候，那么耶稣的灵却不许。 Tapi saudara, kemudian apa yang kita baca di dalam ini, Roh Allah juga berperan di dalam ayat 10. 那么在第4节，我们看到神的灵也在扮演重要的角色。 Akhirnya dia sadar bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana, yaitu di Makedonia. 最终，保罗也看到这个意象，他就是说神要他前往马其顿去宣教。 Saudara-saudara, kita tahu bahwa Allah Tritunggal itulah yang menyelamatkan manusia. 我们知道，这是有三位一体来拯救人的性命。 Saudara-saudara, Allah Bapa itu merencanakan keselamatan. 我们三位一体已经把这个救赎的大公计划， Allah Anak atau Yesus Kristus itu mengerjakan keselamatan atau menggenapi keselamatan melalui kematian dan 那 kebangkitan. 么父的爱子主耶稣基督就是去完成说应验了、成就了这一切的使 Dan 命。 Allah Roh Kudus, dia melaksanakan atau menerapkan keselamatan. 什么圣属灵啊，就圣灵就把这一切的案例实在我们身上。 Kalau saya menggambarkan di Tyler, ya, tukang jahit, 都是我们以一种裁缝师来描绘的话， desainernya adalah Allah Bapa. 那么取实际师就是天父， Lalu tukang jahitnya itu Tuhan Yesus. 那么主耶稣就是裁缝师在裁缝 Setelah 剪裁 jadi 的。
yang mengenakan pakaian atau jubahnya itu adalah Roh Kudus. 已经被制成好的袍子，就是圣灵，有圣灵穿在其身上。 Allah kita itu Allah yang luar biasa. 我们所敬畏的神是 Dengan 非常 kasih yang 可畏的神， besar, dengan begitu cermat, bagaimana merencanakan 他 keselamatan. 就蛮有智慧的去塑造这种大的计划。 Saudara-saudara, bagaimana pelayanan penginjilan di Kebayoran Baru, saudara? 当然，我们贵堂各班堂会在宣教事工中是如何的？ Apakah kita diutus dua orang untuk memberitakan Injil? 是不是说我们已经神差我们两个人一块儿去传讲福音？ Ataukah kita mungkin seperti para murid, para rasul yang merintis pos-pos seperti jemaat di Filipi? 或者是说初期教会，这是他们众圣徒们在腓立比区，他们去 Ataukah 开 kita 办教会？ menyelenggarakan KKR seperti acara Mooncake seperti Yunus dan Yohanes Pembaptis? 或者说施洗约翰或者约拿书，让我们好像举办一些节日的宴会来传福音。 Kemarin saya mendengar berita yang sangat menggembirakan bahwa di Singkawang, KKR di Singkawang banyak orang bertobat, bahkan maju ke depan menerima Tuhan Yesus. 我听到了得知一项令我非常振奋的好信息，在新高望要在布道会时候，有 Mari 好多 kita 人 mendoakan 按照 pelayanan 神的 PI di GKI Kebayoran Baru. Mari Waman, kita masuk yeah. di dalam doa. 为本堂的宣告使命和事工代祷。 Kami menyadari Tuhan bahwa usaha apapun yang kami lakukan, kalau bukan Tuhan yang perintahkan, maka itu menjadi sesuatu yang mustahil. 我们全然意识到，要不是主的吩咐、主的指派，我们所施行的任务，这一切都成为不能完成的使命。 Biarlah kami yang sudah percaya kepada Tuhan, 但愿我们已经相信主耶稣基督的圣徒们， kalau kami rindu untuk diperlengkapi menjadi sahabat Kristus di dalam pemberitaan Injil. 我们在宣教事工的侍奉当中，我们恳求神在装备我们，成为主的同伴。 Ajar kami untuk mengasihi firman-Mu. 主啊，求你教训我们如何的爱你的话语， Ajar kami untuk mengalami Engkau Tuhan. 并且教导我们如何去经历体会神的同在， Ajar kami untuk mengenali kehendak-Mu. 并且教导我们如何寻求并理解神的旨意， Sehingga kami tahu persis bagaimana kami harus melakukannya. 因此我们确实知道我们该如何去行，如何的去做。 Kepada siapa Tuhan utus kami? 你差我们为谁而做？ Apa yang harus kami bicarakan? 我们向什么人谈什么？ Karena panggilan gereja-Mu bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik, 那么教会的感召不仅仅是在满足其肉体上的需 tetapi 要， kebutuhan rohani. 然后乃是灵性方面、灵魂方面的需要。 Biarlah Roh Kudus memeteraikan firman-Mu. 求圣灵把神的真理印记在我们心中， Karena kami sadar sebagai utusan Tuhan, 我们深深的感知，觉悟 maka 到我们的 anugerah itu 神的 pun 使者， akan menyertai. 我们深深的相信神的恩典必 Anugerah 帮助 Tuhan 我们， pun akan dicurahkan. 神的恩典必浇灌临到我们身上， Terpujilah Engkau Tuhan. 一切颂赞都归于 Di 我。 dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉我主耶稣的圣名，我们如此的祷告， Amin. 阿门。 Mari saudara kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus. 弟兄姊妹们，预备心，我们一会儿就要进入圣餐。